Didik TV KPM. Dalam bahagian A ada 7 soalan seperti mana yang saya beritahu sebentar tadi. Okey, 7 soalan ini dibahagikan kepada beberapa markah yang berbeza. Ada markahnya 6, ada markahnya 7, ada markahnya 8. Baik, kita tengok soalan yang di sini. Ini contoh soalan yang dia tak ada anak soalan. Dia berdiri sendiri saja. Dia tak ada A, dia tak ada B, dia tak ada C, dia tak ada D. Okey. Soalan ini Rajah menunjukkan sebuah poster. Baik. Berbentuk segi empat tepat. Poster ni bentuk segi empat tepat lah. Ada gambar durian semua. Okay, perimeter poster 85 cm. Manakala luas poster adalah 424 cm. Cari panjang dan lebar poster tersebut. Dia suruh kita cari panjang dan lebar. Okay, apa maklumat yang diberi di sini? Dia bagi, pertama dia bagi lebarnya X tambah 5. Dia tak bagi dalam bentuk nombor yang penuh. Baik. Okay. Kemudian dia bagi panjangnya Y cm. Dan juga maklumat yang kita ada adalah perimeter. Perimeter poster 85. Dan juga luas poster 424. Itu maklumat yang kita ada dalam soalan. So murid-murid perlu pandai mencari maklumat untuk dikeluarkan supaya boleh tahu the next course of action. Macam tu orang katalah. Yeah. Cakap orang putih saya ini. Okey. So kita tengok macam mana kita nak selesaikan soalan ni. Okey. Perimeter 85. Okey, perimeter apa itu perimeter? Perimeter adalah luas keliling, bukan luas, ukur lilit. Ukuran keliling. Yeah. So yang ini campur yang ini. Okey, yang ini adalah sama dengan ni sebab ada segi empat tepat. Yeah. So yang ini pun sama dengan X tambah 5. Yang X tambah 5. Okey. So daripada situ kita boleh letak Y campur Y campur X tambah 5 campur X tambah 5 sama dengan 85. And then kita pun, ini campur je, campur biasa. Ni kita boleh selesaikanlah. Dia akan jadi 2Y. Y campur Y jadi 2Y. Okey. X campur X jadi 2X. Okey, 5 campur 5 ni jadi 10. So saya dah buat siap-siap. Saya 10 tu saya bawa ke sana, dia akan jadi tolak dengan 85. Itu yang jadi dia 75. Okey. So dekat sini adalah persamaan yang pertama yang murid perlu wujudkan. Soalan ini, murid kena wujudkan persamaan. So, bila ada soalan yang perlu mewujudkan persamaan, maka ada markah pada persamaan yang diwujudkan. Okey. Perimeter. Sekarang tengok luas. Okey, kalau kita yang murid-murid pernah belajar, luas adalah Y ni darab dengan X tambah 5. Jadilah X tambah 5 darab Y. Tak kisahlah macam mana penyusunannya sama je. Baik. Kemudian murid-murid kena kembangkan. X darab dengan Y jadi XY. Y darab dengan 5 jadi 5Y. Saya biasanya bila saya ajar pelajar yang lemah, kembangkan ni diorang tak faham. Saya cakap macam kita lancarkan peluru berpandu. Baru diorang nampak. Kalau cakap kembang apa yang kembang? Kembang apa? Dia tak nampak macam tu. So kita kadang-kadang kita kena kreatif sikit. Kita buat analogi. Okey, so X, Y tambah 5Y 424. Ini adalah persamaan yang kedua. So, markah yang pertama pada persamaan yang pertama, markah yang kedua pada persamaan yang kedua. Soalan ni 6 markah. Dekat sini dah dapat 2 markah. Baik. Bukan susah pun. Susah ke? Senang je. Senang. Okey. So, seterusnya, step yang seterusnya. Kita tengok. Kita perlu wujudkan persamaan yang ketiga daripada persamaan pertama. So, bila nak wujudkan persamaan ketiga ni, kita kena tengok dalam persamaan pertama tu dia ada 2Y campur 2X sama dengan 75. Kita kena jadikan sama ada X atau Y tu single. Single tu maknanya macam saya. Single dia tak ada pasangan. Maknanya dia tak ada apa-apa nombor kat depan. X ataupun Y lah mana-mana yang kita nak pilih. So dekat sini saya pilih X. Jadi bila saya pilih X, 2Y ni saya istilah kita nak mudahnya kita pindahlah ke sana kan. Okey, so jadilah 2X sama dengan 75 tolak 2Y. Okey, so yang ini tiba-tiba jadi X. Sebab ni X ni belum single. So singlekan dia, kita bahagi
Kita pindahkan dua, cikgu. Pindahkan dua, tapi lebih nak senang nampak, kita bahagi semua sekali dengan 2. So dia jadi X sama dengan 75 tolak 2Y per 2. Dapat markah yang ketiga. Dah 3 markah. Dah separuh markah dah dapat daripada 6 markah. Baik. Okey. So, step yang seterusnya. Kita salin balik sebab ni muka surat seterusnya. Okey, daripada kita dah ada persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Step yang seterusnya, kita gantikan persamaan ketiga ini ke dalam persamaan kedua. Persamaan ketiga ni X. So, kita masukkan, gantikan dengan X dalam persamaan yang kedua. So, dia akan jadi, rupa tu jadi dia. Pelajar dia panik bila nampak macam ni. Betul, cikgu, saya pun panik. Macam mana nak buat ni? Nak teruskan. Ada yang saya jumpa pelajar tu, dia pergi peluru pepandu dia letak kat semua tempat. Macam tu. Tak boleh, salah. Dia kena bawah ni tak ada. Atas je yang ada. Kita kembangkan atas saja. Peluru pepandu tu dia letak atas je. So dia akan jadi ini markah yang keempat. So bila kita kembangkan, jadi 75Y tolak 2Y kuasa 2 per 2. Okey, lepas tu mana datang ni, cikgu? Ya. Dalam masa du sekolah rendah kan, bila kita belajar, bila pecahan tak sama, contoh macam ni kan. Sekejap saya padam. Nak bagi nampak. Okey. Okey, yang ini 5Y dia tak ada pecahan. Tapi dekat sini ada pecahan 2. So, kita boleh wujudkan dia sebenarnya 5Y per 1. Jadi, bila kita ada pecahan dekat sebelah, kita kena samakan supaya mudah kita nak selesaikan. So, saya darab dengan 2. Bawah, atas pun saya darab dengan 2. Itu jadi je 10Y per 2. Kenapa saya nak kena buat macam tu? Sebab saya boleh selesaikan. Sekejap saya back balik. Okey, bila dah macam ni, okey, kita boleh permudahkan dia jadi 75Y tolak 2Y kuasa 2 tambah 10Y per 2 sama dengan 424. Dia dah sekali kan? Asalnya dia asing. Dia terpisah. So, kita sekalikan. So, ini kalau bila kita sekalikan, nampak lebih mudah. So, kita boleh bawa lah 2 ni naik atas. Darab. Dia dalam persamaan, dalam soalan macam ni, nak mudah selesaikan dia, kita hilangkan pecahan. Macam mana nak hilangkan pecahan? Kita samakan penyebut. Misalnya samakan penyebut, tengok penyebut yang kita boleh samakan. 2 tak payahlah darab lagi lebih besar, jadi pening. So, kita darab je 1 dengan 2. Okey. So, saya bawa ke sini. Bila darab bawa naik atas tu, dia jadi 848. Sebab 2 tadi kita bawa naik atas, jadi darab. So, dah selesai dapat macam ni, kita kena susun. Susun dalam bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Sekarang ni dia berterabur. Dia semua ada nombor. Betul. So, saya pindahkan 848 ni ke sana. Manakala 75Y dengan 10Y, saya tambahkan dapat 85Y. Dapatlah dalam bentuk persamaan kuadratik. Okey. So, bila dah dapat dalam persamaan kuadratik, kita nak mencari nilai Y. Kita nak selesaikan nilai Y. Jangan lupa, apa sahaja soalan persamaan kuadratik, nak mudah kita guna rumus. Rumus, kalau kita lihat yang dalam senarai rumus tu, dia adalah rumus yang pertama sekali, nombor 1. Di mana rumus dia adalah X sama dengan negatif B tambah tolak punca kuasa B kuasa 2 tolak 4AC per 2A. Tak perlu hafal. Murid-murid tak perlu hafal. Saya tulis ni sebab nak bagi nampak penggunaan dia. Tak perlu hafal. Jangan takut. Cikgu kena hafal ke? Tu cikgu tulis tu. Tak. Kena tahu guna je. Apa yang nak kena tahu guna? Macam mana nak tahu guna? Okey. Cara nak tahu menggunakan rumus tu adalah yang pertama, kita ini nombor dekat depan Y kuasa 2. Okey, dia kalau Y ke, dia X ke, dia sama je kalau dalam bentuk am. So, yang depan kuasa 2 adalah A. So, A kita ni sama dengan negatif 2. B adalah 85. Manakala C adalah 848. Itu yang kita gantikan dalam rumus. Ada B,
ada A, ada C. So, dia jadilah macam tu. Kita gantikan. Okey. Lepas tu, jangan selesaikan. Renyah. Kalau kita selesaikan rumus ni, memang jam. Lepas tu nanti soalan lain tak buat. Silap korang 2 jam setengah buat ni je. Jangan. Guna benda lah ni. Ni. Ini kalkulator. Baik. So, guna kalkulator, saya pasti dan saya yakin. Saya berani potong jari lah. Tapi memang yakin semua cikgu dah ajar macam mana nak cari guna kalkulator. So, bila cari guna kalkulator, terus dapat nilai Y. 2 nilai Y. Baik. Belum selesai lagi. Biasanya kalau ada Y, mesti ada X pasangan dia. Y dengan X, X dengan Y pasangan dia. A dengan B. Biasalah macam tu kan. Okey. So, kita gantikan balik dalam persamaan ketiga tadi. Persamaan ketiga tadi yang kita jadikan X single. So, kita gantikan dekat dalam persamaan ketiga tadi. Nah, dapatlah nilai X. So, dekat sini berapa markah kita dapat? Tadi sebelum ni, kita dah ada 3 markah. So, mana lagi datang 3 markah? Penggunaan formula dapat markah. Tak selesaikan pun tak apa. Jangan selesaikan formula ni. Selesaikan persamaan kuadratik ni guna kalkulator. Ini trik dia. Markah yang seterusnya, pasangan jawapan Y. Okey. Kemudian, markah yang terakhir adalah pasangan jawapan X. Baik. Soalan macam ni pun biasanya pelajar murid-murid banyak careless. So kita tengok, saya tunjuk kat sini kesilapan yang biasa murid-murid buat. Baik. Okey. 3 step ini memang ramai murid boleh buat, tapi tak ada markah pun step sini. Markah dia mula dekat formula, tapi banyak murid-murid buat, dia terus tekan kalkulator. Nampak beza dia? Okey. Lepas tu dia selesaikan macam biasa, betul. Step dia buat betul. Banyak murid-murid, bila dia buat exam, lepas tu keluar, aku boleh jawab lah, yakin insyaAllah markah penuh ni. Bila dapat exam markah, hari tu rasa boleh jawab. Sebab ni lah. Dia yakin benda dia buat betul. Betul. Tapi, dia ada tertinggal satu langkah. Tidak menunjukkan langkah untuk mendapatkan nilai Y. Kalau tak tunjuk ini, markah yang bawah, tak ada. Tidak akan dikira. Tak dapat. Sayanglah macam tu ya cikgu. Sayang. Memang sayang. Baiklah. Didik TV KPM